Assalamualaikum, kembali kita ke PDPR, subjek sains dan hari ini kita akan sambung topik elektrik. Sebelum kita meneroka subtopik baru, jom kita lihat sedikit ulang kaji tentang subtopik yang telah diajarkan semasa kelas bersemuka tempoh hari. Pada sesi pembelajaran sebelum ini, kita telah belajar tentang komponen elektrik, simbol dan fungsi dan apakah yang dinamakan sebagai litar elektrik lengkap. Okey, litar elektrik lengkap ini perlu ada 4 komponen ini, iaitu dia kena ada sel kering, dia perlu ada mentol, dia perlu ada Swiss dan dia perlu ada wayar. Andai kata litar elektrik tu tak ada sel kering, okey? Sel kering ni tak ada. Bila sel kering tak ada, itu tidak dikatakan sebagai litar yang lengkap. Mesti ada 4 komponen ini. Okey, di sini juga saya telah sertakan gambar, simbol dan fungsi. Okey, sel kering fungsi dia apa? Membekalkan tenaga elektrik kepada litar, manakala mentol untuk menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Okey, andai kata tidak ada elektrik lalu, bermaksud mentol itu tidak akan menyala. Okey, mentol ini sebagai indikator kepada arus elektrik di dalam litar. Manakala Swiss untuk melengkapkan atau memutuskan litar. Andai kata Swiss itu ditutup, bermaksud arus elektrik boleh melalui litar tersebut. Kalau dia buka, arus elektrik tidak boleh melalui litar. Okey, dan seterusnya adalah wayar. Wayar, apa tujuan wayar? Wayar membenarkan tenaga elektrik mengalir melalui litar. Seterusnya, anda boleh ulang kaji tentang sumber tenaga elektrik. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 116 dan 117. Apakah sumber-sumber tenaga elektrik? Okey, yang pertama kita boleh lihat sel kering ataupun kita panggil sebagai bateri. Yang kedua, stesen jana kuasa. Yang ketiga, sel suria. Sel suria ataupun kita panggil sebagai cahaya matahari ya. Dan yang keempat adalah dynamo. Yang kelima, accumulator. Dan yang keenam, penjana. Ini hanyalah ulang kaji sahaja. Awak boleh buat ulang kaji pada muka surat 116 dan 117. Okey, sekarang kita akan masuk ke satu subtopik baru iaitu jenis litar elektrik. Litar elektrik terbahagi kepada 2. Apakah itu? Ya, iaitu litar bersiri dan litar selari. Kena ingat 2 jenis litar yang awak perlu belajar iaitu litar bersiri dan litar selari. Apakah itu litar bersiri? Apakah itu litar selari? Okey, jom kita tengok. Kalau kita dapat lihat apakah perbezaan litar bersiri dan litar selari, perbezaan yang paling ketara adalah kedudukan mentol. Kedudukan mentol dalam litar bersiri adalah bersebelahan, manakala litar selari kedudukannya adalah selari antara satu sama lain. Okey? Alright. So, litar bersiri ni, dia punya laluan, laluan elektrik dia kongsi. Bermaksud, mereka berkongsi laluan elektrik. Okey, laluan elektrik yang sama. Ini laluan elektrik dia, laluan elektrik yang sama. Manakala litar selari mempunyai laluan elektrik yang berbeza. Okey, nampak sini kedudukannya laluan elektrik pertama dan laluan elektrik yang kedua. Okey. Okey, kita pergi ke satu persatu jenis litar. Yang pertama adalah litar bersiri. Anda boleh rujuk muka surat 118, penerangan dalam buku teks sangat clear. Okey, yang pertama dalam litar bersiri ni setiap mentol disusun dalam bentuk satu rantai. Apa bermaksud disusun dalam bentuk satu rantai? Okey, ingat sahaja mereka ni bersusun bersebelahan. Mereka disusun bersebelahan. Okey, bila kita bercakap tentang litar bersiri, perlu diingatkan bahawa litar ini berkongsi arus elektrik. Okey, laluan arus elektrik tu mengalir pada satu laluan sahaja. Okey, menggunakan laluan yang sama. Jadi, apabila dia menggunakan laluan yang sama, tenaga pada sumber elektrik ini berkongsi. Okey, dekat sini andai kata mentol yang pertama dan mentol yang kedua. Okey, tenaga yang ada pada sel kering ini adalah 10.
Okey, andai kata. Andai kata bateri ni mempunyai tenaga dia sebanyak 10, jadi dalam liter bersiri terpaksa berkongsi tenaga tersebut dengan dua mentol ini. Setiap mentol akan menerima 5 tenaga daripada sel kering tersebut. Kerana apa? Kerana mereka berkongsi laluan arus elektrik. Okey, boleh faham? Manakala dalam liter selari, kedudukan mentol dia adalah secara selari. Okey, kedudukan mentol dia secara selari, boleh lihat di sini. Dan arus elektrik yang mengalir juga tidak lalu di laluan yang sama. Mereka mempunyai laluan yang berlainan. Kita boleh lihat ini arus elektrik yang pertama dan arus elektrik yang kedua. Okey, ini arus elektrik yang pertama, boleh lihat dekat sini, dan ini adalah laluan arus elektrik yang kedua. Okey, laluan dia tak sama. Jadi, andai kata di sini ada 10 tenaga elektrik, jadi tenaga yang dihantar ke dalam liter untuk mentol adalah tetap 10. Okey, dia tak bahagi-bahagikan seperti liter bersiri tadi. Okey, bila tenaga dia 10, setiap mentol juga akan mendapat 10. Okey, jadi kerana apa? Kerana mereka tidak berkongsi laluan elektrik. Mereka ada laluan elektrik yang tidak sama, yang berlainan. Okey, boleh faham? Setelah awak mempelajari tentang kedudukan mentol dalam liter bersiri dan liter selari, serta awak mengetahui juga laluan arus elektrik bersama dengan tenaga yang diterima setiap mentol, pada pendapat awak lah, okey, adakah kecerahan mentol pada liter bersiri dengan liter selari ini sama ataupun ianya berbeza? Okey, apa pendapat awak? Ya, kecerahan mentol adalah berbeza, tidak sama. Kenapa tak sama? Okey. Okey, anda boleh rujuk muka surat 123 buku teks sains. Jadi, yang pertama ini adalah liter bersiri. Liter bersiri, ingat kedudukannya mentol adalah bersebelahan dan berkongsi arus elektrik. Jadi liter bersiri mempunyai satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Okey, dia ada satu laluan sahaja. Dia berkongsi arus elektrik tu. Semua mentol akan berkongsi arus elektrik. Keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol A dan mentol B kurang cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara selari. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, andai kata sel kering ini mempunyai tenaga 10, dia terpaksa bahagikan kepada A dan B. A dapat 5, B pun dapat 5. Dia bukan tak menyala langsung ya, dia menyala tetapi kurang cerah. Right. Manakala untuk liter selari pula, kecerahan dia sangat baik. Andai kata di sini sel kering ada 10 tenaga, manakala dia akan bagi tenaga kepada C dan D juga sebanyak 10. Kenapa? Kerana mereka tidak berkongsi laluan arus elektrik. Okey, jom kita baca dia punya penerangan. Liter selari mempunyai lebih dari satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Jumlah tenaga elektrik yang mengalir melalui setiap laluan adalah sama. Itu yang saya katakan. Andai kata sel kering itu mempunyai tenaga 10, jadi mentol D, mentol C masing-masing akan menerima 10 tenaga elektrik yang dihasilkan. Keadaan ini menyebabkan nyalaan mentol C dan D lebih cerah berbanding dengan mentol yang disusun secara bersiri. Jadi apa yang kita dapat simpulkan adalah kecerahan mentol dalam liter bersiri tidak secerah mentol yang disusun dalam liter selari. Okey, dia bukan tidak menyala langsung
tetapi dia menyala dalam keadaan yang kurang cerah ataupun kita boleh katakan malam. Jadi apabila banyak sangat mentol akan disusun, kalau dalam data bersiri, mentol-mentol tersebut uh, akan jadi malap lah. Okey, sebab mereka berkongsi tenaga elektrik kerana arus elektrik tersebut mempunyai laluan yang sama. Okey, saya harap penjelasan ini jelas. Saya telah sertakan tugas dalam grup Telegram latihan supaya awak lebih faham topik yang kita belajar pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih.